Jangan dibelokin nih. Kita main begini. Captain. Aduh, gas. Iya. Allahu Akbar. Yo, hello, what's up guys? Assalamualaikum semua orang. Apa kabar kamu semua hari ini? Kepada kamu yang sudah subscribe dengan channel aku ni, kepada kamu yang ada share aku punya video yang sebelum ni, terima kasih banyak. Kepada kamu yang baru tahu aku punya channel ni, selamat datang. Nama aku Syafiq. So guys, untuk video-video aku yang akan datang kan, aku rasa aku tidak buat lagi intro yang begitu panjang sebab aku target lepas ni aku buat satu hari satu video. So kalau aku kasih masuk juga intro aku yang begitu panjang kan, aku rasa aku akan terseksa lah untuk edit video kan, sebab edit video ni walaupun nampak pendek sebenarnya mengambil masa berjam-jam juga. So inilah video yang last, intro yang sangat panjang. Anyway, hari ini aku akan cerita dua topik. Yang pertama aku akan cerita pasal kapal Indonesia yang terhempas awal tahun tu. Kedua aku akan cerita pasal misteri SOS signal yang kena jumpa di Pulau Laki. So let's go. Alright, kepada kamu yang mungkin miss cerita kapal terhempas ni kan, awal tahun ni ada satu kapal Indonesia yang terhempas di laut. Kapal tu milik syarikat Sriwijaya Air Indonesia, dan syarikat tu dah lebih kurang sama macam kita punya Air Asia. Diorang punya penerbangan ni kos tambang rendah. So apa yang terjadi ialah kapal tu dia daripada Jakarta mau pergi Pontianak. Bila dorang sudah berlepas 4 minit begitu kan, sampai dorang cecah 10,000 kaki ketinggian, kapal tu tiba-tiba hilang daripada radar. Tapi masa tu Menara Kawalan Udara belum kasih confirm lah yang kapal tu terhempas kan. Dorang panik-panik apa semua. Dorang pergi minta ni
SAR team pergi tengok apa yang jadi di sana. SAR ni Search and Rescue Team, Indonesia punya. Kapal tu dia bawa 50 orang penumpang dan 12 kru anak kapal. Malangnya tidak ada yang terselamat dari kejadian tu. So kapal tu confirm terhempas dan berkecai di laut bila SAR team banyak jumpa serpihan-serpihan kapal tu dan banyak barang-barang kepunyaan mangsa terapung di laut. So guys, kalau kita naik kapal kan biasanya sebelum kita terbang, anak kapal pramugari ataupun pramugara dorang buat announcement yang apa mau kena buat kalau kapal buat pendaratan kecemasan di atas air. Lepas tu bunyi dia macam selamat lah kan, kapal boleh mendarat di atas air. Jadi kenapa pula kapal Sriwijaya Air ni kan dia terhempas, lepas tu dia berkecai di air? Apa yang terjadi sebenarnya? Lepas aku dengar beberapa explanation kan pasal kapal yang mendarat atas air ni, dan daripada mulut pilot sendiri, sebenarnya untuk kapal selamat mendarat di atas air ni kan peluang dia sangat tipis. Banyak faktor mau ambil kira kalau kapal tu mau selamat landing di atas air. Mau tengok sama ada kapal tu masih boleh kontrol, mau tengok tahap kerosakan macam mana, mau tengok juga keadaan cuaca masa tu, laut bergelora ataupun tidak. Jadi masih ada risiko kalau mau mendarat di laut ni. So macam mana pula kapal tu boleh berkecai kan, sedangkan kita tahu air ni lembut je. So begini, kita ambil contoh yang mudah untuk kita senang faham. Contohlah kita mau tampar air, kita buat tangan kita begini, lepas tu kita hayun dengan kelajuan yang tinggi lah, tampar tu air. Rasa sakit kan di tangan kita, macam kita tampar benda yang keras. Itu baru permukaan yang kecil. Cuba kalau pada skala besar, satu biji kapal, apa yang jadi dengan permukaan air masa tu kan? Air dia tidak sempat reaksi. Dengan kapal yang begitu besar kan, lepas tu kelajuan mungkin 100 hingga 200 km sejam, dia mau langgar tu air. Air masa tu ibarat satu dinding yang keras. Itu baru badan kapal kontak dengan air kan, belum lagi keadaan di dalam kapal yang 100 hingga 200 km sejam menjunam pergi air ni tiba-tiba jadi kosong. So sebab itulah kapal tu kan dia berkecai di air. Dalam siasatan awal dorang syak sistem auto throttle yang tidak berfungsi dengan baik. Sistem auto throttle ni fungsi dia untuk kasih kurang kerja pilot. Masa kapal mau lepaskan, pilot ni macam-macam dia mau kena jaga, macam-macam dia mau kena kontrol. Lepas tu dia mesti sentiasa update lagi dengan menara kawalan macam mana keadaan kapal sekarang. Jadi auto throttle ni dia jaga speed sama ketinggian kapal. Jadi kerja pilot ni dia tinggal monitor lagi okey kah tidak. So andai katalah auto throttle ni yang jadi punca kapal tu hilang kawalan kan, mungkin apa yang pilot nampak di monitor dengan keadaan kapal tu sebenarnya tidak sama. Kapal tu mungkin hilang dia punya speed, hilang dia punya ketinggian. Lepas tu bila pilot sedar keadaan tu, dia cuba recover tapi mungkin keadaan sudah sedikit terlambat. So kapal tu sebenarnya sudah berusia 26 tahun, jadi sudah lama lah kan. So aku ada tanya lah kawan aku yang kerja kapal ni kan, aku tanya dia, bolehkah kapal yang sudah 26 tahun ni kan masih kena pakai untuk terbang sana sini? Dia jawab, kalau aku tidak silap lah, kalau kapal tu sudah lebih daripada 17 tahun memang kapal tu boleh terbang, tapi dia mesti melimpasi beberapa pemeriksaan yang ketat lah. Maksud dia mungkin kalau ada yang kena jumpa tidak okey di kapal tu mungkin tidak dibenarkan untuk terbang begitu. Tapi kalau kita fikirlah kan, dalam usia yang sudah 26 tahun ni kan, walaupun kena cek semua okey, aku rasa boleh miss juga ada benda-benda yang tidak nampak wah. Aku bukan mau kasih salah sesiapa pasal ni, cuma mungkin kalau kita naik kapal lepas ni kan, kita boleh elak lah naik kapal yang sudah berusia begitu kan. So guys, sedar tak sedar kan aku punya video ni mau 9 minit sudah. Jadi aku rasa aku kasih stop dulu video ni di sini. Pasal misteri SOS signal yang nak jumpa di Pulau Laki tu aku akan cerita di part yang seterusnya lah. Lepas ni tidak lagi intro yang panjang-panjang, aku terus direct to the point. Macam biasa, kalau kamu suka dengan video aku ni, jangan lupa untuk tekan like. Kalau kamu berminat lagi untuk follow konten-konten yang seterusnya, pastikan kamu tekan butang subscribe. Terima kasih sebab stay sampai hujung video. Jumpa lagi.